Hai, salam. Okey, untuk sains tingkatan 3, bab 7 iaitu tenaga dan kuasa. Okey, kali ini kita masuk bahagian-bahagian yang kedua iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan dulu? Okey, untuk topik ni kamu akan belajar tenaga keupayaan ni terbahagi kepada dua keadaan di mana satu dipanggil tenaga keupayaan disebabkan oleh tarikan graviti bumi. Okey. Okey, di mana semua objek yang berada pada dalam bumi ini akan jatuh pada permukaan bumi disebabkan adanya tarikan graviti bumi. Jadi pergerakan objek daripada atas jatuh kepada permukaan bumi, tenaga yang terhasil itu adalah tenaga keupayaan graviti. Jadi kalau kita berada pada satu tembok yang tinggi pada permukaan bumi, cuba kita berjalan keluar daripada tembok tersebut, kita akan jatuh pada permukaan bumi dan kita akan tercedera ataupun kita maut, meninggal lah. Sebab itulah kenapa semua objek mesti jatuh atas permukaan bumi disebabkan oleh graviti bumi itu sendiri. Dan tenaga yang terhasil itu adalah tenaga keupayaan graviti kita panggil. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kamu salin tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek suatu ketinggian dari H bumi. Jadi maksudnya ni ada permukaan bumi. Okey. Jadi semakin tinggi objek tu diangkat daripada permukaan bumi, okey, ni lantai bumi. Jadi H ni adalah ketinggian daripada permukaan bumi. Jadi ketinggian dia semakin tinggi daripada permukaan bumi, semakin besar jarak antara permukaan bumi daripada permukaan bumi ke atas, mengangkat objek ke atas. Tenaga yang diangkat tu adalah tenaga keupayaan graviti. Jadi kalau tengok contoh alat ni, alat tukul ni. Kalau alat tukul ni dia angkat lebih tinggi, kalau dia jatuh, dia menghasilkan tenaga lagi besar berbanding kalau dia angkat separuh sahaja. Betul? Okay. Sebab itulah semakin tinggi objek tu diangkat ke tinggi, tenaga yang terhasil adalah tenaga yang lebih besar. Saya harap kamu faham ya, tenaga keupayaan graviti. Okey, seterusnya itu bahagian tu. Jadi formula untuk tenaga keupayaan graviti adalah mgh, di mana m ni merujuk kepada mass, iaitu jisim objek yang diukur dari unit kilogram. G adalah pecutan graviti bumi. Pecutan graviti bumi ni kita ambil kira kalau peringkat SPM dan PT3 ni hanya 10. Jadi maksudnya contohlah kamu ada objek seberat 20 kg kali dengan 10 sahaja. Pecutan graviti dia adalah 10 sahaja, 10 ms-2. Ini unit untuk pecutan, iaitu ms-2. Itu pecutan. M dia kecil, meter per second. Second 2. Okey, lepas tu ketinggian dia adalah H daripada permukaan bumi. Jadi mgh dia punya formula dia. Yang ini cikgu nak kamu salin juga. Okey, seterusnya. Okey, yang ni tak perlulah kamu tahu. Okey. Okey, ini soalan contoh dia. Okey, yang ni cikgu nak kamu salin. Sebuah lift di KLCC mengangkat satu beban yang berjisim 1500 kg. Jadi jisim dia adalah 1500 kg, di mana ketinggian dia adalah 30 meter. Berapakah kerja yang dilakukan oleh lift tu? Okey, kerja ni unit dia apa? Dia punya formula kerja sama dengan daya kali dengan jarak kan. Jadi daya dia ni kita ambil lah jisim objek ni kali dengan 10. Jadi ni cara dia. Jisim objek tersebut kali dengan 10 pecutan graviti kali dengan dia work ataupun kerja ni sama dengan daya kali dengan jarak. Ini
soalan pertama ni. Daya dia kita tak ada, kita ada jisim. Jadi jisim kali dengan pecutan graviti tu. Kalau daya ni dia mesti ditukar daripada bentuk, kalau dia bagi dalam bentuk daya, kita boleh terus tulis dalam bentuk Newton. Tapi sekarang dia bagi dalam bentuk jisim. Ambil jisim, yang ni janganlah kamu hafal lagi. Okey. Sebenarnya dia nak tunjuk. Okey. Jadi kerja yang dihasilkan adalah 1500, ini jisim kali pecutan graviti kali dengan jarak 30 Newton. Jadi jawapan dia 450,000 Joule. Nampak kat situ? Jadi kita dah dapat sini 4,500 Joule. 450,000, minta maaf. Okey, 450,000 Joule. Okey, dah dapat yang ni. Berapakah tenaga keupayaan graviti bagi ketinggian 30 M? Tenaga keupayaan graviti MGH. Okey, tenaga keupayaan graviti dia pula, okey kita tengok kat sini cara dia. Sama juga. Jadi maksudnya kan slide yang sebelum ni cikgu pernah cakap kerja ni sama seperti tenaga. Jadi kerja yang dilakukan adalah tenaga. Jadi tenaga keupayaan graviti yang terhasil adalah formula dia MGH. MGH ni jisim kali dengan pecutan graviti kali dengan ketinggian dia. Tapi dapatlah jawapan yang sama. Jadi kerja yang dilakukan sama dengan tenaga keupayaan graviti yang terhasil pada objek tersebut. Okey, boleh? Nampak konsep dia sama kan? Okey, jadi maksudnya kerja dan tenaga keupayaan graviti yang dihasilkan adalah sama. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Hubung kait antara kerja dengan tenaga keupayaan. Jadi kita kena buat hubung kait. Hubung kait dia adalah kerja sama. Kerja ni dilakukan oleh lift sama dengan tenaga keupayaan yang dipunyai oleh lift. Samalah dua ni sebab mempunyai nilai yang sama. Okey, kita tengok yang ni pula. Berapakah luas lift? Okey, luas pula. Berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt? Okey, kamu kena tukar dalam bentuk kilowatt. Okey, biasa kita akan kira dalam bentuk watt, tukar pada kilo. Jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim, jisim yang sama, tinggi yang sama, cuma dalam keadaan minit. Okey, jadi dalam keadaan minit, bila dalam keadaan minit, berapa tadi dalam keadaan minit? Minta maaf. Iaitu 0.5 minit. Okey. Bila 0.5 minit, masa time taken dia adalah time dia 0.5 minit. Tukar kepada saat dulu. Jadi 0.5 kali dengan 60. Kamu akan dapat nilai dia sebanyak 0.5 kali dengan 60 iaitu 30 second. Okey, kita dah dapat. Rumus untuk kuasa sama dengan kerja bahagi dengan masa. Okey, kerja dia berapa? Kerja dia ni lah 450,000 bahagi dengan masa 30. Jadi tengok jawapan dia sama kan? Okey. Okey. Tengok. Kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Ni yang formula kita belajar sebelum ni. Jadi ini nilai kerja ataupun tenaga tadi. Okey, yang ni masa time taken ni diubah dalam bentuk minit kepada saat. Dah dapat 30 saat ni. Lepas tu bahagilah, dapat jawapan dalam 15,000 watt. Dalam unit 15,000 watt. Soalan minta dalam bentuk kilowatt. Jadi watt kepada kilo maksudnya gram kepada kilogram. Macam itulah, gram kepada kilogram. Watt kepada kilowatt. Jadi bahagi 1000 dapatlah 15 kilowatt. Jadi itulah jawapan dia. Jadi bahagian ni cikgu nak kamu salin soalan dan jawapan. Benda ni ada dalam buku teks kamu kalau cikgu tak silap lah. Okey, bahagian ni cikgu nak kamu salin. Tenaga keupayaan yang kedua iaitu tenaga keupayaan yang dipunyai oleh objek yang boleh melantun balik dalam bentuk asal seperti getah,
spring, benda-benda macam tu dipanggil tenaga keupayaan kenyal. Dalam objek tersebut mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, di mana gambar yang ni cikgu nak kamu salin tajuk dia. Sekejap Okey ni. Yang tu salin tajuk, lepas tu formula dia iaitu tenaga keupayaan kenyal bersamaan half Fx, di mana F ni adalah daya, X ni adalah perubahan dari bentuk asal ke dia tarik. Contohlah kita ada besi spring kan tadi kan, asal dalam bentuk macam tu, tapi bila tarik dia akan jadi lebih panjang. Jadi jarak yang ditarik melantung balik kepada bentuk asal itu adalah X. Itulah X. Maksudnya objek yang ditarik sampai dia boleh tarik sepanjang mana dia nak. Okey, jadi X tu adalah perubahan panjang bagi getah ataupun spring. Okey, F adalah daya yang disambung pada spring tersebut, daya yang kita tarik tu. Okey, jadi cikgu nak kamu salin yang ni, Kita tengok contoh soalan. Okey, yang ni pun cikgu nak kamu salin yang ni. Okey. Boleh? Okey. Hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal equal dengan kerja yang dilakukan. Okey, jadi tenaga upayaan ni sama seperti kerja kan, tadi cikgu dah bagi tahu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk eksperimen pada graf, bila kita dapat graf, biasanya graf dia akan jadi macam tu. Jadi luas di bawah graf tu adalah mewakili kepada tenaga keupayaan kenyal. Kita akan dapat keupayaan kenyal. Okey, ataupun menggunakan formula ni. Okey, 1/2 Fx. Okey. Ini cikgu nak kamu salin juga slide ni. Okey, tengok. Kalau kita buat dalam bentuk graf. Okey, biasanya dalam bentuk graf kita akan buat paksi Y ni adalah F, daya. Contohlah kita letak satu objek 20 Newton. Contoh sini 20, sini 40, sini 60, sini 80, sini 100 Newton. Okey. Jadi kalau 20 Newton, renggangan yang terhasil adalah sepanjang ni sahaja, iaitu contoh dia adalah 20 cm. Kalau diletak lagi beban 40 Newton, dia punya renggangan dia lagi panjang. Bila letak 100 Newton lagi panjang. Jadi graf dia akan, kalau kita dapat dia macam inilah. Titik. Kita akan sambung titik dia jadi lurus memanjang. Jadi paksi Y ni adalah perubahan spring tersebut disebabkan oleh objek yang digantung kepada spring tersebut. Objek tersebut mempunyai daya, jadi dia tertarik. Perubahan panjang ni adalah X. Boleh? Jadi graf yang terhasil adalah bentuk segitiga. Jadi luas segitiga ni, kalau kita buat, biasa luas segitiga kan 1/2 kali dengan tapak kali dengan tinggi. Nampak? Tapak dengan tinggi. Tapak dia ni berapa panjang kali dengan tinggi. Dapatlah dia punya panggil luas di bawah graf, iaitu kerja yang dilakukan oleh spring tersebut ataupun tenaga keupayaan spring tersebut, tenaga keupayaan kenyal spring tersebut. Kalau kita tengok formula dia balik, 1/2 Fx. Sama kan seperti 1/2 kali dengan F. Okay, F dia kali dengan X dia sama. Jadi maksudnya dengan membuat graf kita akan dapat nilai bagi tenaga keupayaan kenyal bagi spring. Dengan tidak buat graf pun, kalau kita buat formula eksperimen biasa pun 1/2 Fx pun kita akan dapat tenaga keupayaan kenyal dia. Okey, jadi bahagian ni cikgu nak kamu salin juga. Tak perlulah buat macam cikgu ni. Cikgu conteng-conteng ni. Bahagian yang tak conteng ni kamu buatlah. Boleh? Okey, jadi kita tengok bahagian ni.
Panjang asal spring ialah 20 cm. Okey, panjang asal dia 20 cm. Nampak ni. Lepas tu dia kata bila yang ni pula dia tak tarik. Bila daya dimampatkan dia dengan 20 Newton, panjang baharu dia akan jadi 12 cm. Jadi perubahan panjang dia maksudnya perubahan pemendekan dia daripada 20 kepada 12 adalah 8 cm. Iaitu X lah. 8 cm ni X. Okey, untuk kirakan tenaga keupayaan kenyal ni, cm mesti tukar kepada bentuk meter. Jadi cm bahagi dengan 100 dapatlah 0.08 meter. Jadi tenaga keupayaan kenyal adalah 1/2 Fx. 1/2 F iaitu force dia 20 Newton kali dengan perubahan panjang bagi spring dapatlah 0.8 Joule bagi tenaga keupayaan kenyal. Yang ni cikgu nak kamu salin juga. Okey, jadi kita dah belajar dua bahagian tenaga keupayaan, iaitu tenaga keupayaan graviti dan juga tenaga keupayaan kenyal. Okey, last sekali tenaga kinetik, iaitu formula dia half mv kuasa 2. Okey, jadi V ni sahaja yang kuasa 2. V ni apa? V ni adalah velocity, iaitu pecutan bagi pecutan pula laju. Laju dia objek tersebut. M ni adalah mass. Half ni macam biasalah 1/2. Jadi formula ni cikgu nak kamu salin. Okey. Kita tengok contoh soalan. Apabila sebuah kereta api yang berjisim 500 kg bergerak dengan hal laju 360 km per jam, berapakah tenaga kinetik? Okey. Ingat, kita mesti tukar 360 kg ni, kilometer per jam ni tukar kepada meter per saat. Ataupun meter second negatif 1. Jadi dia macam ni. 360 bahagi 1 tetap dapat 360 kan. Maksudnya pergerakan kereta api ni dia boleh bergerak 300 km dalam masa 1 jam. Itu maksud dia. 300 km per jam ni maksudnya kereta api ni dia boleh bergerak sejauh 360 km dalam masa 1 jam. Sebab itulah formula dia jadi dia punya unit kilometer per jam. Maksudnya dia bergerak sejauh 360 dalam masa 1 jam. Jadi kalau kita nak tukarkan daripada meter kepada ni kilometer tukar meter, jam tukar kepada saat. Jadi kilometer tukar pada meter kali dengan berapa? Kilometer kali dengan 1000. Jadi kali dengan 1000. Sebab tu 3600 ada 3 biji kosong belakang lagi. Jam tukar kepada saat. Jam 3 saat. Jam kepada minit dulu kali 60. Lepas tu kali lagi 60. Minit kepada saat pula. Jam kepada minit 60. Tukar pada saat 60. Jadi kali dengan 3600. 60 kali 60 360 kali dengan 1 jam. Dapatlah ini. Tekan kalkulator, dapatlah dalam hal laju bagi kereta api dalam unit meter per second. Dah dapat dah. Jadi untuk kirakan tenaga kinetik iaitu 1/2 mv kuasa 2. Jadi masukkan dia 1/2 m dia. Jisim dia adalah jisim bukan force. Jisim dia 500 1000 kilogram kali dengan V dia berapa? 100. Jadi 100 ni kuasa 2. 100 kuasa 2 bermaksud 100 kosong. Dia ada 4 biji kosong. Jadi kamu tekan kalkulator kali dengan 500,000 kilogram bahagi dengan 2, kamu akan dapat inilah tenaga kinetik yang terhasil. Boleh faham? Okey, salin yang ni. Okey, boleh. Okey, tenaga kinetik bagi berbola keluli pula. Tengok ni Dia bagi tenaga kinetik 3.6 Joule. Kita letaklah formula dia, letak nilai
tenaga kinetik, half dia, jisim dia, dan dia suruh cari hal laju dia. V dia tidak tahu, ini kemahiran matematik lah. Jadi nak cari yang ni, kamu pindahkan semua yang sebelah sini ke sebelah sini. Jadi 3.6 yang ni darab dengan 2. Okey, 3.6 darab dengan 2. Ni sebenarnya darab dengan 2. Sebenarnya boleh buat macam ni. Kalau kamu tak pandai lah cikgu pindahkan sebelah sini. 1/2 darab 0.2 darab dengan V kuasa 2 sama dengan 3.6. Okey, cikgu conteng kat sini. Jadi sini tinggal lagi 0.2 kali V kuasa 2, 3.6 kali dengan 2. 3.6 kali dengan 2 sama dengan 7.2. 7.2. Sekarang ni kali dengan ni kan. Bila dah kali, kita bahagikan 0.2 kat sini. Bila kali, pindah sana jadi bahagi. 7.2 bahagi dengan 0.2. Kita akan dapat 36. Jadi V kuasa 2. Jadi V kuasa 2 baru. Kita nak velocity dia sahaja. V sahaja. Jadi kuasa 2 pindah sana, dia akan jadi punca kuasa 2. 36. Jadi jawapan dia adalah 6 meter per second. Jadi laju velocity dia adalah 6 meter per second. Okey. Okay, last. Hitung tenaga kinetik bagi elektron. Elektron ni atom lah. Okey, atom. Dalam atom kita ni, benda paling kecil dalam dunia kita, zarah lah, okey, iaitu yang kita tak nampak dengan mata kasar. Dalam atom ni terdiri daripada proton dengan elektron. Elektron ni adalah bahan yang bercas negatif. Jadi dia jisim elektron tu adalah ni, jisim elektron kecil sangat kan, dengan hal laju dia ni. Jadi masukkanlah formula dia. Jadi pada 1/2 kali dengan ni, tekan kalkulator, kamu akan dapatlah ni apa ni, 7.2 kali dengan 10 negatif 18. Jadi macam tu sahaja. Jadi kalau kamu tak pandai, macam ni je sebenarnya. Macam mana boleh dapat nilai ni? 1/2 kali dengan 9 kali dengan 4. Ni ambil ni, ambil ni, ambil ni. Lepas tu yang ni 10 kuasa ni, 10 negatif 31. Dia darabkan. Darab dia jadi tambah dengan 6. Macam tu. Jadi kamu selesaikan yang depan tu dulu. 1/2 9 kali 4 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 18. Yang ni 3 ketul ni. 3 ketul ni dapat 18 kali dengan 10 kuasa berapa? Okey. 10 kuasa berapa? Okey, kita tengok dulu. Okey, untuk soalan ni dia suruh kirakan tenaga kinetik bagi elektron. Elektron ni sebahagian daripada atom. Dalam atom ni, iaitu bahan yang paling kecil, bahan asas kepada benda hidup yang terhasil untuk dalam kehidupan kita adalah atom. Dalam atom ni kita ada proton dengan elektron. Elektron ni adalah bahan yang bercas negatif. Okey, jadi ni jisim dia. Ni adalah hal laju dia. Jadi kita masukkan ke dalam formula dia. 1/2 mv kuasa 2. V ni kuasa 2. Ingat ya, V ni kuasa 2. Jadi macam mana kalau tak pandai nak guna kalkulator? Okey, secara tak payah guna kalkulator pun, guna kaedah matematik biasa pun boleh. Kamu buat macam ni je. 1/2. Okay, ni ambil yang ni. Ambil yang ni 9. Ni. Yang ni 4 ni dia ada kuasa 2. Jadi 4 kali 4. Kena faham. Okey, sebab dia kuasa 2. Lepas tu tinggal lagi yang ni 10. Okey, yang ni pula ni kena tengok dia ni. Yang ni adalah kuasa 2. Jadi 6 10 kuasa 6, yang ni kurungan. Kamu pernah belajar matematik kan, dia macam ni. Kalau macam ni maksudnya yang ni darab ni. Jadi maksudnya 10 kuasa 12. Jadi sini yang tinggal adalah 10 kuasa 31. Kalau darab dengan kuasa darab, dia akan jadi tambah 12. Sebab yang ni adalah 12. Jadi tekan kalkulator. Cuba buat 9 kali 4 kali 4 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 72 yang ni. Yang 4 ketul ni 72. Tinggal lagi yang tu. Okey, 31 negatif 31. 31 tambah 12, kita akan dapat negatif 19.
Joule. Okey, jadi biasanya kita akan ambil yang depan ni, kita akan ambil satu titik perpuluhan. Jadi kalau nak dapatkan 7.2, 7.2 tu maksudnya darab 10 kuasa 1 lagi kan. Jadi darab 10 kuasa negatif 19. Jadi jawapan dia 7.2 darab 10 kuasa 1 tambah negatif 19, kita akan dapat negatif 18. Nampak tak konsep dia? Ni kemahiran matematik. Okey, sampai situ saja untuk tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Saling ni ya. Okey, salam.